الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya dan keimanan yang teguh akan menjadikan kita hamba yang berjaya dan berbahagia di dunia dan juga di akhirat kelak. Di hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Ajaran Sempurna Anak-anak Terpelihara. Muslimin yang berbahagia, sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah benteng yang menghalang diri daripada melakukan dosa, di samping menjadi faktor pendorong umat Islam melakukan kebaikan. Inilah sebabnya kita disarankan supaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya agar terpelihara daripada azab neraka pada hari akhirat kelak. Tuntutan ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang dibacakan di awal khutbah, yang bermaksud, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nyata di sini menjadi kewajipan bagi setiap muslim menitik beratkan soal pendidikan rohani dan jasmani yang sempurna kepada ahli keluarga dalam usaha menjauhkan diri sendiri dan keluarga daripada api neraka. Apabila kita melaksanakan tanggungjawab mendidik dengan baik, berarti kita menjaga diri sendiri dan anak-anak kita daripada api neraka. Mudah-mudahan kita semua cenderung ke arah itu dan mampu menterjemahkan dalam diri sendiri, keluarga serta organisasi yang kita pimpin agar selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin Jumaat sekalian, ilmu dan pendidikan yang sempurna berperanan penting dalam memelihara serta membentuk fitrah insani sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bertujuan memudahkan manusia mengendalikan urusan hidup secara terurus bagi mengimarahkan dan memakmurkan dunia sebagai persinggahan yang indah sebelum ke alam akhirat. Kenyataan ini sejajar dengan kepentingan dan keistimewaan ilmu yang dinyatakan oleh ulama. Sesiapa yang ingin kebahagiaan di dunia, maka perlu berilmu. Sesiapa yang inginkan akhirat, maka perlu dia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan dunia dan akhirat, maka perlulah dia berilmu. Berdasarkan kepada kalam ulama ini, dapat disimpulkan bahawa umat Islam hendaklah menuntut ilmu dan menjauhi kejahilan. Manakala ilmu yang dituntut itu perlu dikuasai, diamalkan dan diaplikasikan dengan bijaksana supaya ia memberi sumbangan serta manfaat terhadap segala amal dan usaha yang dilakukan demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dari perspektif Islam, pendidikan merupakan satu proses mengajar, mengasuh dan melatih rohani dan jasmani dengan berteraskan nilai baik dan terpuji yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ia bersesuaian dengan kejadian manusia yang diciptakan Allah terdiri daripada elemen roh dan jasad. Ini berarti
proses pendidikan seorang anak membabitkan beberapa peringkat yang bermula dari dalam kandungan hingga lahir dan menjadi dewasa. Justru itu, bagi memastikan kesempurnaan dalam pendidikan anak, ibu bapa perlu membentuk suasana yang harmoni dan bercirikan keislaman dalam kehidupan berumah tangga. Ini kerana dunia pertama bagi seorang kanak-kanak adalah rumah ibu bapanya sendiri. Sekiranya setiap pasangan ibu bapa menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya, maka mudahlah bagi mereka menyemai dan menyuburkan roh Islam kepada anak-anak. Jika pasangan gagal menerapkan nilai Islam dan mengekalkan kerukunan rumah tangga, maka sudah pasti sukar bagi mereka untuk mengasuh anak-anak mengikut acuan dan budaya hidup Islami. Hakikatnya, pendidikan awal bermula dari rumah lagi. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap bayi yang dilahirkan adalah suci fitrahnya. Ibu bapalah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahawa anak-anak ibarat kain putih yang boleh dicorakkan atau dilukis dengan warna yang diinginkan. Namun, ibu bapalah yang berperanan serta bertanggungjawab sepenuhnya mencorakkan hidup mereka dengan warna-warna yang menarik atau sebaliknya. Hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi yang bermaksud, ajarkan anak-anak kamu solat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukullah mereka, yakni sebagai didikan, sekiranya mereka melalaikan solat apabila mereka berusia 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka, yakni daripada lelaki dan perempuan. Riwayat Abu Daud. Kedua-dua petikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberi mesej yang jelas bahawa proses pendidikan anak-anak bermula dari rumah lagi, di mana ibu bapa lah yang memainkan peranan penting mencorak hidup mereka selaras dengan cara hidup Islam. Sikap acuh tak acuh kaum ibu bapa dalam soal ini boleh membantutkan proses pembentukan keluarga sakinah sekaligus merencatkan pembangunan generasi Rabbani. Hadirin dan yang dihormati Allah sekalian, walaupun para guru telah dipikulkan amanah untuk mendidik anak bangsa di sekolah-sekolah, namun tugas formal ini mungkin terhad dan terbatas pada waktu dan premis sekolah sahaja. Ini berarti kejayaan sepenuhnya proses pendidikan anak atau anak murid menjadi warga yang berilmu, berakhlak, beramal soleh dan tahu berbakti kepada agama, bangsa dan negara memerlukan sokongan dan kerjasama dari seluruh anggota masyarakat, terutama sekali ibu bapa, para da'i, pihak berkuasa, anggota masyarakat, pihak berkuasa dan lain-lain lagi. Sokongan dan kerjasama dalam menjayakan satu tugas yang mulia dan terpuji ini sangat dianjurkan oleh agama kita, sebagaimana disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha besar azab siksanya, yakni bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Sehubungan itu, saudara-saudara sekalian, hakikatnya kita semua adalah pendidik, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Ini kerana perbuatan mengajar maupun menyuruh perkara-perkara yang ma'ruf dan bermanfaat termasuk proses pendidikan. Malah pembudayaan sifat ini akan mengupayakan pembentukan masyarakat penyayang, harmoni dan progresif, iaitu antara cara unggul yang melatari sebuah negara yang mempunyai status baidatun tayyibatun wa rabbun ghafur,
yang ini negara yang baik dan beroleh keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian, bagi mengakhiri khutbah, marilah kita semua mengambil pengajaran terhadap perkara-perkara berikut. Pertama, anak-anak adalah amanah Allah yang perlu dididik dengan sebaiknya sejak mereka kecil, supaya apabila besar kelak mereka menjadi warga yang berilmu, berakhlak mulia, beramal soleh dan sentiasa taat kepada Allah, Rasul dan kedua ibu bapanya. Kedua, ibu bapa hendaklah menerapkan pendidikan agama terhadap anak-anak dan seluruh ahli keluarga, merangkumi aspek akidah, syariah dan akhlak. Ketiga, semoga keberkatan ilmu yang disampaikan, keberkatan harta yang dibelanjakan dan kasih sayang serta masa yang dicurahkan untuk mendampingi anak-anak menjadi sumber kekuatan untuk kita bersama-sama mencipta sebuah negara bangsa yang berjaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Surah Luqman ayat ke-17. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.